Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ali Fikmal bin Mahmud. Nombor matrik saya 10 DDT 20F 2003. Nama saya Muhammad Naiman bin Azli. Nombor matrik saya 10 DDT 20F 2014. Okey, nama saya Izzai Ahmad Rahman. Nombor matrik saya 10 DDT 20F 2015. Okey, kita orang kat sini akan buat satu projek social experiment di mana kita akan tanya kepada pelajar-pelajar PSP pasal diorang tahu tak pasal teknologi maklumat. So sekarang ni kita orang bertiga saja yang tinggal dekat Politeknik. So kita orang ikutkan ada 5 orang ahli kumpulan, tapi 2 orang dah balik. So yang tinggal ni kita akan buat secara bersemuka lah. Kita akan tanya kepada pelajar-pelajar PSP sama ada diorang tahu tak pasal teknologi maklumat komunikasi ni. So Assalamualaikum, saya Muhammad Safiuddin bin Muhammad Anwar. Nombor matrik saya ialah 10 DDT 20F 2016. Nama saya Nur Syafiqah binti Bahayu. Nombor pendaftaran 10 DBT 20F 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzai Ahmad Rahman. Hari ini saya akan tanyakan beberapa soalan kepada orang awam. Okey, mari ikut saya. Bang, boleh tak saya nak tanya beberapa soalan? Ya, boleh bang. Nama abang apa? Muazzam. Nama abang? Nazrin. Okey, soalan pertama saya, bagaimanakah teknologi maklumat boleh menyatupadukan perpaduan? Bagaimana teknologi maklumat boleh menyatukan perpaduan? Dia sebenarnya banyak pelbagai cara nak menyatupadukan perpaduan ni. Tapi yang paling common sekarang ni dengan main game lah. Sebab macam kita tahu game online ni antara salah satu perkara yang sangat common dan famous sekarang. Jadi pelbagai kaum boleh mencuba untuk cuburi bidang ni dan menyatupadukan kaum lah. Okey, soalan kedua saya, bagaimanakah pula soalan seterusnya, bagaimanakah teknologi maklumat ni boleh memecahkan perpaduan masyarakat? Okey, dia juga ada banyak cara juga. Tapi yang paling common cyberbully lah. Macam orang kutuk sama orang lain dalam game, dalam sosial media. Dia akan memecahkan perpaduan dan mengundang pergaduhan. Itu je lah. Okay, terima kasih abang bagi luangkan masa untuk jawab soalan saya. Terima kasih. Sama. Okay, hari ni cuaca agak mendung dan hujan renyai. Okay, mari ikut saya. Assalamualaikum bang, nama abang apa? saya Muiz. Ya, kenapa? Boleh tak saya nak tanya beberapa soalan dengan abang? Boleh. Okay, soalan first, bagaimanakah teknologi maklumat boleh menyatupadukan perpaduan? Pada pendapat saya, pada musim-musim COVID ni, kita menggunakan TMK ni sebagai macam untuk bercerita ataupun berborak dengan kawan. Rasanya yang itu boleh menjadikan satu faktor untuk merapatkan perpaduan kita lah. Okey, soalan seterusnya, bagaimanakah teknologi maklumat ini boleh memecah padukan perpaduan? Setiap benda mesti ada negatifnya. Benda-benda toksik ni akan ada di dalam bidang-bidang internet ni. So itu pun akan jadi satu boleh faktor, antara faktor yang boleh memecahkan perpaduan kita. Okey, terima kasih bang. Okay, nama saya Muhammad Naiman bin Azli. Hari ini saya akan buat satu social eksperimen di mana saya akan tanya pelajar-pelajar di Politeknik Seberang Perai tentang perpaduan dalam teknologi maklumat komunikasi. So jom ikut saya. Kita tengah cari seorang mangsa. Siapa yang kita akan tanya? So bang, nak tanya soalan sikit boleh tak? Boleh. Nama abang? Nama saya Ahmad Daniel. Okey. Saya nak tanya pasal kesan teknologi maklumat dalam perpaduan melalui masyarakat. Okey, jadi pada pendapat saya lah, kesan untuk teknologi maklumat pada masyarakat adalah dia akan dapat menyatupadukan kaum. Jadi apabila masyarakat ni, dia sebagai contoh lah, apabila masyarakat ni menggunakan aplikasi seperti Telegram, WhatsApp, WeChat, apa lagi, Facebook dan sebagainya,
dia dapat kita dapat berinteraksi dengan seluruh masyarakat di Malaysia, tak kira yang kita kenal ataupun yang kita tak kenal. Jadi dengan itu dia dapat menyatupadukan kaum dan seterusnya kita dapat bersatu padu, bercerai roboh. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih bang. Okay, itu jawapan daripada mangsa pertama kita. So kita akan cari lagi 2 orang mangsa lain. So hari ni kita akan cari pelajar PSP untuk jawabkan kita punya soalan daripada social experiment. So kita akan cari lah. Jom. Nak tanya sikit. Nama siapa Nama saya Nur Humaira. Nama saya Nurul Hazika. Daripada jabatan mana? Kami dua dari Jabatan JTMK. Okey. Saya nak tanya pasal kepentingan TMK dalam masyarakat. Pada pengetahuan saya rasa TMK dapat memudahkan kita untuk berhubung dengan orang seperti melalui Facebook, Twitter, Instagram dan Skype. Saya rasa benda tu dapat mengeratkan lagi kita dengan hubungan orang luar. Okey, soalan seterusnya saya nak tanya pasal apa yang korang tahu pasal TMK. Sebab korang dari jabatan JTMK kan? Saya, pada pendapat saya lah kan, TMK ni satu pada zaman sekarang ni, satu yang sangat kita semua perlukan. Contohnya macam kawan saya cakap tadi, untuk berhubung, untuk berkomunikasi. Macam saya sendiri nak cari maklumat, senang je, akses internet je. Lepas tu contoh saya nak tahu perkembangan semasa, contoh duduk sini musim pandemik ni, agak susah untuk kita tahu sebab kita tak boleh keluar. Jadi kita boleh melayari internet untuk tahu situasi-situasi semasa. Nak call ibu ayah saya senang. Jadi terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ali Ikmal bin Mahmud. Hari ni kita nak tanya pelajar politeknik, tuan tahu tak tentang TMK? Jom ikut saya. Bang. Nak tanya boleh bang? Boleh. Abang tahu, sebelum saya nak tahu, nama abang siapa? Nama saya Aiman. Abang tahu tentang TMK? TMK apa TMK ni teknologi yang memudahkan manusia dalam kerja seharian. Okay. Abang dah faham kan? Faham. Okey, saya nak tanya, bagaimana TMK ni boleh memudahkan urusan jual beli? TMK ni pasal teknologi lah kan? Betul. Pada pendapat saya, TMK ni dapat membantu urusan jual beli sebab sekarang kan musim pandemik COVID-19 kan. Jadi kita tak boleh nak berhadapan dengan orang. Jadi dengan adanya TMK ni kita boleh membeli barang secara atas talian. Jadi dia lebih mudah dan selamat lah kat situ. Terima kasih banyak-banyak bang. Nama Aiman kan? Ya. Okey, terima kasih. Sama. Ni saya nak cari masa yang seterusnya untuk kita tanya soalan tentang social eksperimen. Mari ikut saya. Okey bang, nak tanya bang. Nak tanya soalan boleh bang? Boleh. Nama siapa? Muhammad Faris. Saya nak tanya, cabaran yang abang hadapi ketika sekarang kan pandemik, ada kelas online kan. Apa cabaran yang abang hadapi? Antara cabarannya macam line slow, lepas tu nak faham pun susah. Tu lah. Kadang-kadang tidur tengah kelas. Okey bang, terima kasih bang. Sama-sama. Boleh saya tanya pendapat cik mengenai soalan yang akan diberi? Boleh, tak ada masalah, boleh. Soalannya ialah, bagaimanakah teknologi maklumat dan komunikasi dapat memupuk semangat perpaduan di antara kita? Okey, teknologi maklumat dan komunikasi. Ya, memang teknologi dapat memupuk semangat perpaduan bagi setiap kaum. Okey, sebagai contohnya ialah radio yang berada di dalam kita punya kenderaan, boleh dengar melalui telefon bimbit, televisyen. Setiap kali ada perayaan, mereka akan mengucapkan selamat hari raya ataupun selamat kepada perayaan-perayaan bagi setiap satu kaum yang ada dalam bumi Malaysia ini. Okey, terima kasih Encik Muhammad Syafiq kerana meluangkan masa untuk menjawab soalan. Sama-sama. Pada pendapat Encik Hidayah, adakah benar kewujudan teknologi maklumat dan komunikasi ini dapat mengubah cara hidup manusia? Ya, mengikut pada pandangan saya, memang benar. Contohnya pada masa sekarang, kita berhadapan dengan situasi COVID-19 kan. Pergerakan dari satu daerah ke satu daerah pun tidak dibenarkan atas sebab untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19. Jadi, banyak kekurangan yang kita hadapi disebabkan wabak COVID-19 ini. Seperti sekarang, pelajar sekolah, golongan mahasiswa
dan sesetengah pekerja diminta untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Tapi syukur Alhamdulillah, negara kita juga adalah negara yang maju. Kehadiran ICT ini memudahkan cara untuk manusia berkomunikasi. Jika kita lihat pada zaman dahulu, jika kita nak telefon, kita perlu cari public telefon. Kalau zaman yang lebih lama, kita kena tulis surat. Dan cara ini agak memakan masa. Namun, pada hari ini, kita dimudahkan dengan adanya aplikasi WhatsApp, Telegram dan mesej. Lepas tu ada paparan visual lagi seperti video call dan sebagainya. Jadi, pada musim wabak COVID-19 ini memang sangat membantu golongan pelajar dan pekerja untuk menjalankan tugas mereka. Mesej dan maklumat dapat disampaikan di hujung jari sahaja, tidak perlu lagi bersusah payah. Itu sahaja daripada saya, Hidayah. Terima kasih kerana sudi bertanya soalan kepada saya. Terima kasih kepada Encik Hidayah kerana telah meluangkan masa untuk menjawab soalan. Okay, Assalamualaikum adik. Apakah impak negatif pengobalan teknologi dalam bidang komunikasi dan hubungan? Waalaikumsalam. Dia akan mudah menyebarkan berita palsu dan fitnah. Oleh itu, kita seharusnya menggunakan teknologi maklumat dengan cara yang betul agar hubungan silaturahim tidak renggang dengan orang lain. Okay, Assalamualaikum adik. Apakah impak positif pengobalan teknologi dalam bidang komunikasi dan hubungan dalam kehidupan seharian manusia? Waalaikumsalam. Jawapannya ialah perhubungan lebih mudah, terutamanya jarak yang jauh. Okey, hal ini membuktikan bahawa dengan adanya teknologi, kita dapat berhubung dengan manusia dengan jarak yang jauh. Ini ialah kesimpulan yang saya dapat daripada adik yang memberitahu jawapannya. Adik, apakah kesalahan pengguna apabila menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kehidupan seharian mereka? Menyebarkan maklumat yang tidak sahih. Okey, dengan ini adik itu memberitahu bahawa para pengguna menyebarkan maklumat yang tidak sahih. Okey, sebagai contoh, pengguna yang membuat fitnah, lepas tu menyebarkan kes COVID-19 yang tinggi dan telah edit kes COVID-19 dan menyebar kepada orang ramai untuk menakut-nakutkan orang ramai. Walaupun KKM tidak mengeluarkan lagi fakta berapakah kes COVID-19 yang berlaku pada hari itu tersebut. Okey, dengan ini kita seharusnya menggunakan teknologi maklumat dengan betul. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hello tuan, apakah isu semasa teknologi maklumat dan komunikasi yang berlaku di negara kita? Hello. Isu semasa yang berlaku ialah pengodam maklumat. Daripada jawapan yang diberikan, pengodam maklumat mencuri maklumat yang ada pada syarikat ataupun individu dan menjualnya kepada orang yang nak maklumat tersebut. Okey, oleh itu kita seharusnya menjaga maklumat dengan cara yang betul agar tidak dicuri oleh pengodam maklumat.